Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hani Kaisar binti Muhammad Johar, nombor metrik 063286. Saya akan menerangkan mengenai kepentingan solat dalam Islam. Solat adalah manifestasi pertama Islam dalam kehidupan seorang Muslim dan ungkapan yang paling penting dari kehambaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mencukupi bagimu kepentingan dan keseriusan masalahnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Daripada surah An-Nisa ayat yang ke-103. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Maksudnya, dan perintahkanlah kepada keluarga kamu sembahyang dan bersabarlah terhadapnya. Jika seorang Muslim meninggalkan solat, maka dia telah jauh ke dalam kekufuran. Dan jika seseorang itu jarang meninggalkan solat, maka di dalam hatinya ada akidah Islam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, antara manusia yang syirik dan kufur adalah orang yang meninggalkan solat. Seterusnya, jika seorang Muslim itu khusyuk dalam solat, maka Allah akan menjadikannya sebagai penembus dosa-dosanya dan penyucian bagi kekotorannya. Dan dia akan mempunyai nasab yang berhubung dengan Allah dan melihat kesannya terhadap kematian. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sembahyang 5 waktu itu menghapuskan dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran. Maka, menurut kamu apakah yang tersisa dari kotoran? Mereka menjawab, tidak ada sesuatu pun. Rasulullah SAW berkata, maka sesungguhnya solat 5 waktu itu akan hilangkan dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Wanir Aisyah binti Warahadi, nombor metrik 063059. InsyaAllah saya akan menerangkan tentang hukum meninggalkan sembahyang. Orang yang meninggalkan sembahyang boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu yang pertama, orang yang meninggalkan sembahyang kerana berkeyakinan ia tidak wajib atau kerana memandang rendah kepada perintahnya. Orang ini dianggap sebagai murtad. Ini kerana orang ini telah menolak asas agama. Yang kedua, orang yang meninggalkan sembahyang tetapi masih yakin ia adalah wajib. Cuma sembahyang ini ditinggalkan kerana malas atau sebagainya. Orang Islam ini dianggap telah melakukan kesalahan besar dan sekiranya dia masih meninggalkan sembahyang, dia wajib dikenakan hukuman. Pada awalnya, dia akan diminta bertaubat dan bangun mengerjakan sembahyang. Perintah ini pada dasarnya perlu dilakukan oleh pemerintah atau wakilnya. Namun, sekiranya pemerintah tidak melakukannya, setiap orang Islam wajib melakukannya dan meminta bersalah supaya bertaubat. Perintah ini adalah perintah wajib dan perlu dilakukan segera sekiranya tiada siapa pun yang meminta supaya pesalah mendirikan sembahyang dan bertaubat, semua orang yang berada di sekelilingnya dan tahu mengenai dianggap dosa. Sekiranya pesalah masih tidak mahu bertaubat dan tidak mahu sembahyang, dia akan dikenakan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adifah binti Mak Sufyan, nombor metrik 064345. Saya akan menerangkan tentang kesalahan bagi orang yang meninggalkan solat. Setelah diminta bertaubat dan masih ingkar, orang yang meninggalkan solat akan dihukum mati dengan cara dipenggal lehernya dengan pedang. Hukuman ini akan dikenakan walaupun kerana meninggalkan satu waktu solat. Hukuman ini termasuk kategori hudud dan bukan hukuman kerana kekufuran. Hukuman ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, aku diperintah supaya memerangi manusia sehingga mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat dan menunaikan apabila mereka tunaikan semua itu, darah dan harta mereka terselamat daripada aku kecuali kerana hak Islam.
Perhitungan mereka nanti terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya solat 5 waktu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas para hamba. Sesiapa yang melaksanakannya dan tidak mensia-siakan sesuatu daripadanya kerana memandang remeh, dia dijanjikan oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Sesiapa yang tidak, dia tidak akan mendapat janji Allah kerana Allah mahu, Allah akan menyeksanya dan jika dia mahu, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Riwayat Malik dan Abu Daud. Hadis di atas menjelaskan bahawa orang yang menunaikan solat tidak dianggap sebagai orang kafir. Sekiranya dianggap sebagai kafir, sudah tentu dia tidak layak masuk ke dalam syurga. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis yang lalu, jika dia mahu, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Orang kafir sudah tentu tidak akan masuk ke dalam syurga. Oleh itu, hadis ini ditafsir sebagai merujuk kepada orang yang malas mendirikan solat agar dapat disesuaikan dengan dalil-dalil yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hazirah binti Muhammad Sani, penombor metrik 062975. Saya akan menerangkan mengenai tempoh yang diberikan sebelum dilaksanakan hukuman. Pertamanya, orang yang meninggalkan sembahyang perlu diminta bertaubat. Sekiranya masih enggan bertaubat, pemerintah akan memberi amaran bahawa hukuman mati akan dikenakan ke atasnya. Setelah itu, bersalah diberikan tempoh dan diletakkan dalam pengawasan pemerintah sehingga waktu darurat tamat. Waktu darurat ialah waktu terakhir menjamakkan sembahyang secara jamak takhir. Oleh itu, pesalah akan dihukum bunuh kerana meninggalkan sembahyang zuhur setelah matahari terbenam dan waktu maghrib. Demikian juga sembahyang asar kerana kedua-dua sembahyang ini boleh didirikan secara jamak takhir bagi mereka yang keuzuran. Waktu terakhir untuk mendirikannya ialah apabila matahari terbenam. Pesalah juga akan dihukum mati kerana tidak menunaikan sembahyang maghrib dan isyak setelah fajar menyingsing. Kedua-dua sembahyang tersebut boleh didirikan secara jamak ketika uzur. Ini kerana waktu bagi kedua-dua sembahyang tadi boleh dilanjutkan sehingga fajar mula terbit. Setelah waktu darurat tamat, iaitu waktu terakhir untuk jamak takhir bagi sembahyang yang ditinggalkan dan pesalah masih mempertahankan tindakannya meninggalkan sembahyang tanpa sebarang keuzuran, walaupun setelah diminta bertaubat dan diberikan amaran bunuh, maka hukuman mati akan dilaksanakan seperti yang dinyatakan sebelum ini. Seterusnya, saya Nur Ain Umairah binti Razuki, nombor metrik 063579 akan meneruskan dengan implikasi pelaksanaan hukum. Selepas pelaksanaan hukum bunuh bagi golongan yang meninggalkan solat kerana malas atau secara sengaja, wajib jenazah itu dikebumikan mengikut kaedah yang disyariatkan seperti memandikan, mengkafankan dan menyembahyangkan seperti umat Islam yang lain. Hubungan kekeluargaan si mati dengan kerabatnya tidak terjejas disebabkan oleh hukuman ini, maka kerabatnya boleh mewarisi daripadanya. Hukum dalam perkahwinannya diteruskan seperti iddah, berkabung dan lain-lain yang dinisbahkan kepada isterinya. Pendek kata, undang-undang Islam termasuk undang-undang jenayah Islam atau lebih dikenali sebagai hukum hudud sentiasa sesuai diamalkan sepanjang zaman. Hakikat bahawa syariat Islam adalah kerja Tuhan yang mencipta semua makhluknya sudah cukup untuk kita meyakini hukum ini. Perbezaan yang berlaku antara umat Islam berpunca daripada kejahilan dalam aspek akidah dan syariah. Mereka tidak yakin dengan kebijaksanaan Allah yang menjadikan hukum ini seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, ada juga yang terbawa-bawa dengan pemikiran barat dan memandang rendah terhadap sebarang penyelesaian yang berlandaskan agama. Bagi mereka, ajaran agama hanya sesuai digunakan di gereja atau masjid. Bagi masyarakat bukan Islam, penolakan biasanya berlaku kerana kekurangan maklumat berkaitan ajaran Islam. Di samping itu,
mereka pastinya merasakan bahawa hukuman jenis ini dalam Islam adalah asing sama sekali dalam masyarakat moden sekarang. Mereka juga terpengaruh dengan propaganda barat yang cuba menggambarkan hukum hudud seperti potong tangan dan rejam sebagai ganas, kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Tafsiran kekeliruan ini memerlukan perbincangan yang berasingan. Apa yang penting di sini, bagaimanapun setiap pihak mesti terbuka untuk meneliti dan membincangkan kesesuaian undang-undang jenayah Islam semasa. Usaha dialog dan penjelasan hendaklah sentiasa dibuat untuk meyakinkan masyarakat tentang perkara ini. Cabaran propaganda barat yang menggunakan segala macam mekanisme untuk memberi gambaran buruk terhadap Islam perlu diakui dan dihadapi dengan bijak. InsyaAllah suatu hari nanti kita akan dapat mengembalikan undang-undang jenayah Islam kepada peranannya dalam memelihara keamanan dan ketenteraman seluruh umat manusia.